Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup ni kita selalu kena uji dengan kesedihan, kesusahan, musibah. Jadi pertama sekali, obat bagi ada 4 amalan saya nak kongsi tuan-puan. Pertama sekali, untuk selamat daripada musibah, hilang rasa tekanan, stres. Kita manusia memang macam tu, normal rasa tertekan, sedih. Tapi pertama sekali, obat dia lah sangka baik. Pertama, sangka baik atas apa saja itu. Kenapa kita tertekan? Biasa kita tertekan sebab kita mungkin marah orang, sakit hati tengok orang. Jadi pertama sekali, obat dia sangka baik. Sangka baik ni obat bagi segala penyakit hati. Dan sangka buruk ialah barah yang paling besar untuk hati kita, untuk pemikiran kita, menyakitkan jiwa hati kita ialah sangka buruk. Untuk tu banyak sangka baik. Banyak sangka baik. Contoh tengah jalan, kita bawa kereta, orang potong laju macam nak langgar kita. Kita berkata, ya Allah, macam nak cepat keluar awal. Ya Allah, bawa kereta tegil, lesen pun tak ada. Ya Allah, perempuan pula bawa kereta, contohnya lah. Kita marah, ya Allah, kenapa? Cuba kau sangka baik. Mungkin dia nak buang yang besar kan. Mungkin dia tak tahan. Dia cakap, kalau kita marah pun, isteri anak kita tertekan. Tapi kita kata apa? Yang cuba tengok tu, dia tak tahan nak buang air tu kan, sakit. Kita pernah kan bawa kereta, kadang tak tahan nak buang air, dia laju sikit kelang kabut. Jadi tuan-puan sekalian, sangka baik. Tengok orang tak senyum, sangka baik. Zaman Nabi SAW, pernah sekali satu orang sahabat, Uthman ke, tak senyum pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar mengadu ke Abu Bakar, tak nampak dia tak senyum, aku beri salam tak jawab. Abu Bakar terus pergi jumpa. Rupa-rupanya dia kata, kamu datang beri salam, aku tak tahu pun kamu beri salam. Aku tengah memikir tadi satu perkara. Kerana bila kita tengah fikir satu perkara, orang beri salam ke orang lalu ke apa terjadi, kita tak perasan. Aku terfikir Nabi kata ada satu kalimah, dengan satu kalimah ni manusia akan selamat, masuk syurga, pasti masuk syurga. Aku nak tahu apa kalimah tu. Abu Bakar kata, aku tahu kalimah tu. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah tu ialah boleh menyelamatkan kita dunia akhirat. Disangka baik. Orang tak jawab salam, disangka baik. Mungkin dia tak larat, dia sakit, mungkin dia demam, dia ada masalah keluarga. Kita kalau tak jawab salam, benci betul kau mengaku. Salam pun tak nak jawab, senyum pun tak nak balas. Kita bukan senyum untuk orang, kita senyum kerana Allah. Kita beri salam bukan untuk orang, kita beri salam kerana Allah SWT. Pertama, sangka baik. Terutamanya sangka baik kepada manusia dan sekitar, terutamanya sangka baik kepada Allah SWT. Paling berat ujian jiwa, barah, kemurungan, stres ni ialah bila dia sangka buruk pada Allah. Dia kata, kenapa Tuhan marah saya, benci sangat dengan saya? Apa sedosa saya buat macam ni? Jangan. Dalam Hadis Bukhari, setiap musibah yang datang, tanda rahmat Allah nak datang. Betul. Tuan-tuan, kalau terjatuh, tu tanda lagi nak dapat duit dah tu. Jatuh, tanda dapat projek lah. Jatuh, tanda nak dapat anak tu. Jatuh, tergolek tu tanda ada rezeki Allah nak beri. Lagi besar musibah datang, lagi tanda Allah sayang. Orang yang paling banyak musibah dalam hidup ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang dia sayang mati. 7 anak, 6 meninggal dunia. Kita sebut pun tak sanggup nak sebut. Tapi dia orang paling disayangi oleh Allah. Lagi besar musibah datang, tanda rahmat datang. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dapat anak masa umur 70-80 tahun. Orang saleh sepanjang hidup berdoa, buat baik tak berhenti-henti, tapi anak dapat anak masa umur 80 tahun. Tuan-tuan boleh fikir ke? Tapi maksudnya ialah sangka baik. Setiap susah datang, ada rahmat Allah nak datang. Ada rahmat nak datang. Kelanggar kereta, kelanggar, ada rahmat ni, ada rahmat. Orang terlanggar kereta kita, bukan salah kita. Ada rahmat nak datang. Sangka baik pada Allah. Kedua, kita kena jaga solat. Orang jaga solat, dalam Al-Quran kata, innal insana khuliqa halu'a. Manusia bersifat berkeluh kesah. Dapat kesenangan jadi sombong, lupa diri, kikir. Tapi bila mendapat kesusahan, mereka menjadi marah-marah, jadi tak tentu hala. Kata Allah, bukan begitu orang beriman, yakni orang yang solat, orang yang kekal menjaga solatnya. Orang jaga solat, Allah jaga dia. Siapa jaga dia? Allah jaga dia. Orang jaga solat waktu, tuan-puan jangan saya sakit hati dia, orang Allah. Kata Nabi, buat baiklah tak ada hamba kamu. Terutamanya yang menjaga solat. Orang yang jaga solat ni orang Allah. Sebab tu Sayyidina Umar, kau nak pilih mana-mana gubernur, orang yang jaga solat awal waktu, berjemaah kalau lelaki. Pilih orang jaga solat. Sebab kata Umar, kalau tak jaga solat, dia takkan dijaga oleh Allah. Dia takkan jaga perintah Allah yang lain. Orang cuaikan solat, Allah biarkan dia.
Kita kalau pekerja solat, kita rasa nak marah, rasa masam, bazir. Tak. Dia pergi solat tu, keberkatan datanglah hidup kita. Tak pernah kita sangka-sangka, ketenangan datanglah hidup kita. Untuk tu kalau ada pekerja nak solat, mudahkan mereka untuk solat. Orang jaga solat, Allah jaga dia. Orang jaga solat, Allah jaga dia. Bos saya dulu siap kata, dia bagi masa, dulu bagi waktu sembahyang duha, boleh sembahyang duha. Waktu duha, dia izin, dia suka staff sembahyang duha. Dia bagi setengah jam tu untuk sembahyang duha. Contohnya dia bagi. Tuan-tuan, usaha untuk orang jaga solat, Allah jaga dia. Tuan-puan jaga solat, apa segala musibah yang datang tu tanda kebaikan dalam hidup kita. Ketiga, saya cakap kalimah. Ni sangat besar. Saya jumpa orang putus cinta, saya pernah jumpa orang nak bunuh diri, pernah jumpa orang macam-macam. Musibah datang, jadi betul-betul murung. Saya suruh dia cakap perkataan yang sama. Dia sebut la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi saya ucap, Allah hilangkan 99 musibah. Paling kecil Allah hilangkan rasa sedih pada hati. La ilaha illallah. Saya suruh ikut saya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada boleh bagi ketenangan melainkan Allah. Tiada boleh bagi hati saya tenang, bahagia melainkan Allah. Tak pernah, tak ada siapa-siapa yang boleh buat saya gembira, tersenyum melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Lelaki, wanita tak boleh beri saya bahagia. Boleh bagi saya bahagia Allah. Dan keluarga saya tak boleh bagi saya bahagia Allah. Kerja RM1 perniagaan saya tak boleh bagi rezeki Allah. Saya berusaha sungguh-sungguh jaga keluarga, bekerja kerana perintah Allah, tusukan Allah. Apa yang Allah tentukan untuk saya, Allah yang paling baik untuk saya. Cakap kalimah. Tuan-tuan buat ni, insya-Allah Allah akan beri ketenangan dalam hati kita semua. Wallah. Pertama, buat apa? Pertama, sangka baik dengan Allah. Sangka baik pada semua orang. Sangka baik. Banyak sangka baik. Sangka baik ni obat hati. Obat hati sangka baik. Jangan suka sangka buruk. Ramai orang jadi sakit sebab sangka buruk. Banyak sangka baik. Sangka baik. Nampak orang jahat pun sangka baik. Kalau tak ada sangka baik, orang ni kalau jadi baik, jauh lebih baik daripada saya. Sangka baik. Tanda sangka baik, kita pergi jumpa dia, dakwah dia. Beri salamkan dia, senyum dia. Hargai dia. Dia ada iman walaupun dia jahat, dia kenal Tuhan. Hargai dia. Sayangi dia. Kalau dia tak baik, Allah tak beri dia iman. Tengok orang, sayang dia. Tengok orang bukan Islam, sayang dia. Dia lebih baik akhlak daripada saya. Dia tak belajar Islam, tapi lebih baik akhlak daripada saya. Ya Allah, beri akhlak saya kepada dia yang baik tu kepada saya. Bahkan lebih lagi seperti akhlak Nabi. Dan wahai Allah, berilah apa yang berharga dalam hati saya, yang paling bernilai iman ni, masukkan dalam hati dia. Wahai Allah, baik dia tengok anak, sayang semua orang, walaupun bangsa lain, agama lain, sangka baik. Terutama sangka baik pada Allah. Bila susah, kata ada rahmat datang, ada rahmat datang, ada rahmat datang. Kedua apa, jaga solat waktu. Azannya atas sejadah wanita. Lelaki azan pergi sembahyang Jumaat kat masjid. Allah jaga rezeki dia. Allah jauh siksaan kubur, beri buku amal tangan kanan, lintas titian sirat sepanjang kilat, masuk syurga tanpa hisab. Ketiga, cakap kalimah. Dengan anak-anak cakap. Tiada boleh pelihara keluarga kita melainkan Allah. Tak ada saya boleh bagi kita takut, bahaya melainkan Allah. Orang kata matilah saya, habislah saya kena sihir, matilah saya kena buat orang. Cakap, tak ada yang boleh beri saya bahaya, mati melainkan Allah. Tak ada siapa pun. Bila Allah kendaki saya terjadi. Bila Allah tak kendaki, tak akan terjadi. Tak ada siapa boleh beri mudarat, bahaya nak anaya kita, zalimi kita. Tak boleh, tak ada siapa boleh buat. Yang boleh buat cuma Allah. Yang boleh buat siapa? Cuma Allah. Minta dengan Allah yang buat segala-galanya. Tuan-tuan, 3 perkara tu mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Maaf suara mungkin kasar sikit, sebab saya semua bukan garang, bukan marah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan saya. Menjadi sebab kebaikan dan tuan-tuan sekalian, saya ada tulis buku ni, buku Tangisan Umat Supaya Banyak Menangis. Beliau tu seorang kekuatan orang Islam. Ni buku yang terbaru saya tulis, 11 kaedah bimbing keluarga, Isteriku Bidadari. Mudah-mudahan buku ni ada dalam semua rumah dalam Malaysia ni, menjadi sebab kebaikan dan hidayah. Saya benar-benar teringin supaya setiap apa yang ditulis tu jadi manfaat dalam bentuk kisah-kisah, menjadi sebab kebaikan dan hidayah. Tuan-puan, hadiah pada kawan-kawan nak kahwin, dah lama kahwin, ada masalah rumah tangga, yang nakkan bahagia, bagi kat dia. Beritahu kat dia nak bahagia, jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu kahwin, jangan tunggu suami baik, jangan tunggu isteri baik, jangan tunggu anak-anak baik dulu. Baca buku dan belajar, faham, supaya bila kita, insya-Allah, orang bahagia kat mana pun bahagia. Bahagia bermula kat hati kita. Bagi suami baca, mudah-mudahan habis baca tu terus peluk isteri, akan jadi tua peluk anak-anak. Terus kalau dengan mak ayah, peluk mak ayah. Mak ayah mertua berjauhan, peluk mak ayah mertua. Jadi sayang orang, betul. Iman ni buat kita jadi sayang semua orang dan nak maafkan. Cuba tengok nak mati, jadi nak maafkan semua orang, sayang semua orang, rasa bersalah pada semua orang, teringat tanggungjawab. Tu orang nak mati, orang tengah sakit pun cukup dah. Tengah sakit mula rasa bersalah, teringat anak-anak, teringat keluarga, teringat mak ayah. Tu tanda semakin dekat dengan Allah. Kematian semakin kita ingat tanggungjawab kita. Orang tak ingat mati yang lupa tanggungjawab pada keluarga. Satu lagi, menelusuri cinta. Saya tulis buku-buku ni, Perjalanan Hidayah Umat dan buku doa. Ada 5 buku ni tuan boleh dapatkan dengan harga package tu.
RM100 untuk 5 buku, termasuk postage sekali. Postage sekali tuan pun boleh dapatkan lah di WhatsApp 032984 984 ataupun untuk yang daftar keluarga sunnah di utara, daftarlah di Sungai Petani nak dekat dah ni. Yang terlepas ni tak akhir tahun ni, ramai-ramai datang di MPSP Sungai Petani, bawa keluarga, anak-anak yang bertua mengajar sebab kebaikan dan hidayah. Yang tu boleh WhatsApp 0173666688. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.